Okey, hari ni kita nak buat karangan mengenai apa? Catatan berdasarkan gambar. Kita nak buat catatan berdasarkan gambar. Maklumat diberi gambar dan diberi maklumat. Tajuk pun dah bagi. Tinggal kita nak susun, nak buat ayat elok-elok, susun elok dalam perenggan. Okey, perkataan dah bagi, idea dah bagi. Kita buat ayat betul-betul, kita masuk dalam perenggan, siap karangan kita. Okey, kalau kita tengok dekat gambar ni, kita nak rancang kita punya karangan ni. Karangan catatan. Agak-agaknya berapa perenggan nak tulis ni? Berapa perenggan macam ni, Farzana? Biasa kita buat kalau 5 gambar, 5 perenggan. 5 gambar, 5 perenggan. Tapi mesti ada pendahuluan kan? Okey, jadi sekarang ada 5 gambar. 5 gambar, kemudian tambah pendahuluan. Ya, tambah pendahuluan, penutup, kita sambung je dekat perenggan akhir tu. Penutup nanti kita gabung dengan perenggan akhir sebab perenggan akhir pun dia dah cerita pulang gembira. Dia dah masukkan penutup. Jadi kita akan buat karangan ni sebanyak 5 campur 1 pendahuluan dia jadi 6 perenggan. Okey, Farzana dah sedia pensel dengan kertas. Kita tengok gambar yang pertama tu. Tajuk dia adalah lawatan ke kilang membuat peralatan elektrik. Okey. Okey, teacher rasa gambar nombor 1 dah boleh jadi pendahuluan lah sebab dia bagi tarikh, dia bagi hari, dia bagi lokasi dan cara pergi. Jadi kita buat 5 je lah. Kita buat 5. Sebab bila kita tengok nombor 1 tu gambar apa? Gambar murid-murid beratur. Gambar naik bas. Murid-murid beratur tu mungkin cikgu kot. Ambil kehadiran. Tengok siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Kemudian dah kira cukup baru naik bas. Kita tengok dia bagi lawatan ni hari apa? Selasa 22 Jun. Dia bagi lawatan hari Selasa. Dia bagi tarikh 22 Jun. Jam pun dia bagi 7.30 pagi. Lokasinya mungkin kita boleh sebutkan lokasi dia sekolah apa. Yang ni kita bubuh sendirilah sekolah apa. Kita pergi ni. Naik apa kita tengok dekat gambar. Kemudian kita bertolak bilangan peserta kita bubuh sendiri. Tujuan lawatan kita bubuh sendiri. Ini adalah perenggan pertama. Okey, macam mana nak tulis ayat pertama? Pada hari Selasa. Pada hari Selasa, letak tara 22 Jun 2022. Nama sekolah apa? SK. Sekolah Farzana nama apa? SK Cochrane. SK Hokkien. Cochrane. SK Cochrane. SK Cochrane telah mengadakan tengok dekat tajuk lawatan, tengok dekat tajuk lawatan ke kilang membuat peralatan elektrik. Dah siap ayat pertama. Boleh tulis? Cuba tulis. Okey. Satu gambar kita buat 3 ayat pun dah cukup dah. Kita cuba buat satu gambar 3 ayat. Baru siap satu. Yang mana dah siap?
Yang ni dah sudah. Yang ni dah sudah. Dah. Okey. Lokasi pun sudah. SK apa? Tulis nama sekolah Farzana tadi ya. Pada hari Selasa. Pada hari Selasa, 22 Jun 2022, sekolah SK, sekolah nama Farzana tadi, mengadakan lawatan ke kilang membuat peralatan elektrik. Titik. Lepas tu, kami nak cerita apa? Kami bertolak ke nak cerita dulu kami berkumpul ke? Nak beritahu pelanggan peserta dulu ke? Seramai berapa orang peserta? Kita masukkan bilangan peserta dululah. Seramai, selalunya satu bas berapa orang? Ya? Kat dalam gambar 8 orang je. Oh, ni lah gambar. Tapi biasanya satu bas 40 orang untuk satu kelas. Okay, selalunya satu bas 40 orang. Seramai 40 orang peserta. Seramai 40 orang murid lah. Murid lah kita tulis. Tahun 6. Tulis tahun 6. Sir. Ramai 40 orang murid bersama berapa orang guru? 2 cukup? 2 orang guru. Berkumpul di sekolah seawal 7.30 pagi. Kita dah masuk dah bilangan peserta 7.30 pagi. Okey. Oh, ada perkataan bertolak. Macam mana kita nak masuk perkataan bertolak ni? Kita betulkan ayat kedua tadi? Seramai 40 orang murid dan 2 orang guru menyertai lawatan itu. Kita berhenti kat situ. Menyertai lawatan itu. Kemudian baru kita buat ayat bertolak. 20. Setengah. 4.5. Seramai, kita ulang ya. Seramai 40 orang murid dan 2 orang guru menyertai lawatan tersebut. Ayat ketiga. Mereka bertolak pada pukul 7.30 pagi dengan menaiki terus masuk pengangkutan. Dengan menaiki bas. Titik. Ayat ketiga. Kita masuk satu lagi ayat lah. Tujuan lawatan. 4 ayat untuk perenggan pertama. Farzana boleh tulis tak? Kalau Farzana tak boleh tulis, tak sempat kita tolong tulis. Boleh? Boleh sempat tulis tak? Tak sempat. Kita tulis sama-sama lah. Kita ambil kertas dulu. Kita tulis sama-sama. Ya. Siapa tu? Adik. Untuk main. Seronoknya main. Itu nak. Ya, kita ambil kertas. Okey, kita nak tulis. Siapa yang happy sangat tu? Okay. Tak ada. Saya pergi dulu. Okey. Okey, kita mula ya. Dah. Pada hari Selasa, 22 Jun 2022, SK apa tadi? SK apa nak tebus sekolah Farzana tadi? Cuba eja sekejap. COC CHRA
Sekejap. Ni, saya tulis. COC HREN. Ni. Oh, Cochrane dekat mana sekolah ni? Jalan Syagana. Dekat dengan Maluri. Oh, SK Cochrane telah mengadakan sebuah lawatan ke kilang membuat peralatan elektrik di mana? Dekat di mana? Peralatan elektrik. Di Shah Alam boleh? Di Shah Alam. Jauh tak Shah Alam? Boleh tak tulis di Shah Alam? Okey. Kemudian seramai berapa orang? orang? 40 orang murid bersama 2 orang guru. Boleh letak nombor ya. Kalau kita letak nombor, yang lagi satu pun 2 juga. Nombor juga. Guru menyertai lawatan tersebut. Kemudian kita masukkan apa ni? Bertolak kan? Bertolak dari sekolah pada pukul berapa? 7:30 pagi dengan menaiki bas. Satu je bas kan? Sebuah bas. Bas. Okey. Ayat terakhir. Tujuan lawatan diadakan. Kalau dia minta lawatan, bagi paling kurang 2 dah cukup. Tujuan lawatan diadakan adalah untuk agak-agaknya apa? Mengetahui bagaimana peralatan. Tengok tajuk dia. Ya, tengok dekat tajuk. Bagaimana peralatan elektrik dibuat. Bagaimana peralatan elektrik dibuat dan lagi untuk mengetahui bagaimana peralatan elektrik dibuat dan apa lagi tujuan yang sesuai. Menambah minat. Untuk menambah minat lah kan, bagi minat dekat menambah minat murid-murid dalam bidang apa? Elektronik. Bagi minat. Kalau kita tak tengok, kita tak minat kan? Tujuan lawatan diadakan adalah untuk mengetahui bagaimana peralatan elektrik dibuat dan menambah minat murid-murid dalam bidang elektronik. Okey, dah siap. Karangan ni sebenarnya jadi senang sebab dah ada gambar, dah ada isi. Okey, kita masuk perangan kedua. Kita nak tulis macam mana perangan kedua? Perangan kedua. 9.30 pada pagi. pukul 9.30 pagi. 9.30 pagi mereka tiba. Betul, tulis macam tu. Pada masuk perangan kedua tu jarakkan sikit. Pada pukul 9.30
30 pagi, mereka tiba di mana? Tiba di boleh tak kita panggil lobi? Kawasan depan tu biasanya nama lobi kilang. Di lobi kilang tersebut ataupun di hadapan pun boleh di kilang tersebut. Okey. Lagi, macam mana nak cerita tentang mendengar taklimat? Ataupun mereka tiba di kilang tersebut lah, tak payah tulis lobi. Mereka tiba di kilang tersebut. Tiba di kilang tersebut. Mendengar taklimat macam mana nak beritahu? Nak tulis macam mana? Mereka mendengar. Mereka mendengar taklimat. Okey, sebelum tu boleh tak kita nak letak penanda wacana? Sebaik saja tiba. Itu adalah di antara penanda wacana ya. Sebaik sahaja sampai ke tiba. Tadi dah guna tiba. Sampai. Sebaik saja sampai. Di kawasan kilang kami mendengar taklimat. Taklimat ringkas. Ringkas je lah, tak payah panjang-panjang. Ringkas. Dengan taklimat ringkas yang disampaikan oleh siapa? Tengok ada gambar tu. Salah seorang bekerja ke pegawai? Pegawai lah, ada pangkat sikit kan? Salah seorang pegawai di situ. Lagi dibawa melawat. Selepas itu kita masuk penanda wacana. Selepas itu ayat berapa dah? Ketiga. Cukuplah 3 ayat. Apa dia? Mereka dibawa melawat. Salin ayat tu. Tempat ke kawasan kilang. Melawat ke mana? Dibawa melawat ke kilang. Oleh pengurus kilang. Boleh tak kita tukar taklimat tadi pengurus kilang yang bagi? Sebab dia dah bagi pengurus, disampaikan oleh pengurus kilang. Kalau dia dah bagi pengurus kilang, sampaikan oleh pengurus kilang. Jadi dekat bawah tu tak payah tulis lagi pengurus kilang sebab dah ada dah. Dibawa melawat ke kilang. Siap dah. Pada pukul 9.30 pagi, mereka tiba di kilang tersebut. Sebaik saja sampai di kawasan kilang, kami mendengar taklimat ringkas yang disampaikan oleh pengurus kilang. Selepas itu, koma. Tinggal koma lah. Mesti letak ya, tanda bacaan penting ya. Selepas itu, koma, mereka dibawa melawat ke kawasan kilang. Okey, dah siap. Kita nak perhatikan ketiga. Buat 3 ayat je. Kalau terlebih pun 4 ayat cukup. Jangan banyak sangat. Nanti perenggan kita tak seimbang. Okey. 10 pagi nak buat macam mana? Macam mana nak buat 10 pagi? Pada pukul, buat ayat yang sama pun boleh lah. Tak apa. Pada pukul 10 pagi.
10 bagi apa dia nak tulis? Senang tu. 10 pagi. Buat ayat je bagi betul. Mereka Mereka melihat melihat pelbagai barang elektrik berjenama. berjenama. Titik. Jangan buat panjang-panjang sangat. Buat ayat simple je. Mereka asalkan ayat tu betul. Mereka melihat pelbagai barangan elektrik berjenama. Okey, kemudian kita nak buat murid berpeluang. Murid berpeluang. Maksud nak tulis. Murid-murid berpeluang untuk agaknya buat apa ya? Dia bagi buat apa? Murid-murid berpeluang untuk apa? Mencuba. Boleh mencuba ataupun menyentuh ataupun melihat. Melihat dengan sendiri bagaimana barangan elektrik itu dipasang. Boleh tak macam tu? Kita tengok gambar tu dia tengah pasang kan. Pekerja-pekerja tu sedang pasang mesin basuh tu teacher rasa. Mereka berpeluang untuk melihat sendiri. Melihat bagaimana barangan elektrik dipasang oleh para pekerja. Kita nampak kat gambar tu orang-orang tu dia tengah pasang mesin basuh kan. Oleh para pekerja. Oleh para pekerja boleh, oleh pekerja-pekerja pun boleh. Pekerja-pekerja sama maksud kan dengan para pekerja. Kemudian kita tengok keselamatan pula. Keselamatan tu nak buat ayat macam mana? Semua para pekerja memakai, nampak baju dia orang sama kan? Pakaian apa? Khas untuk keselamatan. Boleh? Semua pekerja memakai pakaian khas yang pakaian tak payah yang lah. Semua pekerja memakai pakaian khas untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Nampak? 3 ayat. Semua isi kita dah masukkan. Ya. Susah tak? Kalau dia dah bagi soalan macam ni, ada gambar, ada perkataan, kita susun je ayat tu, perkataan tu jadi ayat yang cantik. Dan kita tulis. Okey, dah siap dah. 3 ayat dah cukup. Kita nak pergi perenggan seterusnya macam cepat je. Tinggal lagi 2 perenggan je. 12 tengah hari. Kagum pelbagai inovasi barangan elektrik, berhati-hati. Tanpa kami sedari, kita bagi sedap sikit boleh tak? Tanpa kami sedari, jam sudah menunjukkan 12 tengah hari. Sebab asyik sangat tengok apa? Para pekerja pasang barang elektrik tadi kan? Tanpa kami sedari, masukkan perkataan-perkataan yang macam tu ya. Dia boleh menjadikan karangan kita lebih menarik. Tanpa kami sedari, apa dia tadi? Jam telah menunjukkan tepat pukul 12 tengah hari. Tengah hari. Tengah hari tadi. Apa dia? Tak apa-apa.
Tanpa kami sedari, jam telah menunjukkan tepat kami. Mereka kan. Kalau kita guna mereka, semua mereka. Jangan campur dengan kami. Kalau kita tulis kami, kita tulis semua kami. Mana-mana pun boleh. Kalau Farzana nak tulis kami pun boleh. Nak tulis mereka pun boleh. Tapi dari awal mereka sampai akhir mesti mereka. Kalau dari awal ayat pertama kami sampai akhir semua kami. Tak ada masalah. Tapi tak perlu tulis saya. Okey? Jangan campur ya. Kalau Farzana nak tukar, tulis kami pun boleh ya. Tapi tukar semua sekali. Tanpa mereka sedari, jam telah menunjukkan tepat pukul 12 tengah hari. Mereka merasa ada kagum pelbagai inovasi barangan elektrik, berhati-hati. Mereka kagum. Kagum apa? Melihat kot. Mereka kagum melihat. Melihat apa? Mereka merasa kagum melihat pelbagai inovasi barangan elektrik telah dicipta. telah Telah dicipta. Kemudian berhati-hati ni nak buat apa? Mereka juga berhati-hati. Berhati-hati. Boleh cuba kot, boleh sentuh dan budak perempuan ni dia pegang iron tu. Mereka buat apa? Juga berhati-hati. Mereka juga berhati-hati buat apa? Kita nak cakap apa ni dia pegang ni? Berhati-hati untuk mencuba beberapa barangan elektrik yang telah dihasilkan. Kita tulis 3 ayat je. Tanpa mereka sedari, jam telah menunjukkan tepat pukul 12 tengah hari. Mereka apa tadi Farzana sebut? Mereka merasa ya? Mereka merasa, boleh tak tambah sangat? Tambah sangat kan? Sangat kagum. Sangat kagum melihat. Mereka merasa sangat kagum melihat pelbagai inovasi barangan elektrik. Yang telah dihasilkan ke diciptakan? Yang telah dihasilkan, dibuat ke apa? Yang telah dihasilkan. Kan? Dihasilkan. Mereka dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Buat apa? Mencuba. Boleh mencuba. Mencuba beberapa barangan yang telah dipamerkan. Boleh? Cuba baca balik. Elok ke ayat tu? Selepas kita buat satu ayat, kita kena baca balik. Kita nak tengok elok. Mereka sedari, jam telah menunjukkan tepat pukul 12 tengah hari. Mereka merasa sangat kagum melihat pelbagai inovasi barangan elektrik yang dihasilkan. Mereka dengan hati. Mereka dengan hati-hati. Nampak teacher tak salah. Hati-hati. Dengan berhati-hati ke dengan hati-hati? Dengan berhati-hati. Ke mereka berhati-hati? Macam nak tulis perkataan berhati-hati ni? Mereka tak payah dengan kot. Mereka berhati-hati. Sebab berhati-hati ni kata kerja kan? Berhati-hati mencuba. Mencuba beberapa barangan yang telah dipamerkan. Okey.
Cici rasa ayat nombor 2 tu Cici kena perbetulkan sikit. Mereka merasa sangat kagum melihat pelbagai inovasi barangan elektrik yang telah dihasilkan. Bila kita baca, lepas kita tulis, kita baca semula sebab kadang-kadang ada perkataan yang boleh kita tambah untuk mengelokkan lagi ayat tu. Okey. Tambah terakhir, dah nak masuk penutup dah. 2 tengah hari, dia beri cendera hati, berkumpul, pulang, gembira. Dan akhir ni kita nak mula yang macam mana pula? Pada jam 2 tengah hari. Pukul. Pada jam 2 tengah Pukul. hari. Kita kena pukul kan Pada tadi? jam Pada pukul 2. 2 tengah hari. Kalau guna pukul tak payah jam dah. Pada pukul 2 tengah hari. Pada pukul 2 tengah hari. Ataupun lawatan kami tamat. Tulislah. Cendera hati. Kita tulis macam ni lah. Kita tukar sikit ni. Sama dengan perenggan kedua dengan 3. Pada pukul. Boleh tak kita tulis lawatan kami tamat. Pada pukul lawatan mereka. Apa kat bawah pula. Lawatan. Sebab kalau asyik pada pukul dia sama dengan perenggan kedua, ketiga dia macam tak best kan ulang banyak kali. Lawatan mereka tamat. Ya, habis dah melawat. Pada lawatan mereka tamat pada pukul 2 tengah hari. Nampak kita pelbagaikan ayat jam tu. Kalau asyik pada pukul, cikgu yang nak bagi markah bosan dah budak ni asyik pada pukul je kan. Jadi kita tukar sikit. Lawatan mereka tamat pada pukul 2 tengah hari. Mereka, sambung ayat Farzana tadi macam mana? Mereka diberi cendera hati. Dan diberi cendera hati. Untuk tak. Untuk dibawa pulang. Boleh? Untuk dibawa pulang. Kalau kita nak beritahu setiap orang dapat ke apa? Setiap orang dapat satu sekolah je dapat. Orang dapat. Ataupun kita tulis je lah mereka diberi cendera hati untuk kenang-kenangan. Untuk dibawa pulang ke kenang-kenangan. Untuk kenangan. Dibawa pulang sebagai kenangan. Boleh macam tu. Kan? Dibawa pulang sebagai kenangan. Yelah ada kenangan dah pergi melawat. Dibawa pulang sebagai kenangan. Ayat yang terakhir. Ada berkumpul pulang gembira. Mereka berkumpul selepas gembira. Kemudian tulis selepas itu ke apa? Kemudianlah tadi dah tulis dah sebab itu. Kemudian mereka berkumpul. Mereka, ingatlah lepas kemudian koma, mereka berkumpul. Kemudian mereka berkumpul. Tadi mereka duduk. Masa sampai tu, di mana? Di hadapan kilang. Berkumpul teacher ni. Berkumpul di hadapan kilang. Di hadapan kilang untuk menaiki bas. Dan pulang ke sekolah. Pulang dengan gembira. Ke sekolah. Kita bagi ayat terakhir. Ayat Sekolah gembira ni. dengan gembira. Mereka merasa. Gembira tak guna lagi. Kita buat satu ayat khas untuk gembira. Macam mana nak buat ayat khas untuk gembira? Mereka merasa gembira. Mereka merasa
merasa gembira. Nak tulis apa? Sangat. Sangat dah tulis dah. Kita guna amat lah pula. Tadi ada kita guna sangat kan? Kita buat sangat kagum. Kita buat amat pula. Itu kita guna kepelbagaian perkataan. Tadi dah guna selepas itu. Kita guna kemudian. Tadi dah guna sangat. Kita guna amat. Mereka merasa amat gembira. Gembira kerana apa? Gembira. Amat gembira. Dan tambah sikit. Gembira dan puas hati tak?